Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sahabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, panjang sikit alhamdulillah tu. Ini keluar mak air pula. Kena tengok apa yang air Milo. Masya-Allah. Tak pernah lagi sekat ni. Bulan lepas air kopi. Ini minum. Ini hebat ni hidayah ni. Kalau siapa tak datang sini memang rugi ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam bab al-mujahadah. Masih lagi dalam bab mujahadah. Hadis yang terakhir dalam bab mujahadah iaitu hadis yang ke-17. Ini mujahadah, tuan-tuan datang masjid, datang sejuk-sejuk. Kalau orang lain duduk rumah sambil tengok TV, minum kopi, kan? Jadi kita ni duduk kat sini, ni mujahadah ni. Nak duduk kat taman-taman syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kat dunia duduk taman syurga, akhirat dapat duduk taman syurga. Ini mujahadah. Baik, hadis yang ke-17 ataupun dalam susunan hadis 111. Hadis ni agak panjang. Ada 10 perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam ini. An Abi Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dharr Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr
Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id kana Abu Idris idza haddatha bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi, rawahu Muslim. Wa rawaina 'anil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala qala laisa li ahli Syams hadithun asyrafa min hadzal hadits. Baik, hadis ini agak panjang. Kita baca terjemahannya mengikut kepada satu persatu. Dia ada berapa 10 perkara yang Allah Ta'ala sampaikan, Nabi SAW sampaikan di dalam hadis Qudsi ini. Ada 10 perkara. Kita ambil satu dan kemudian kita syarahkan satu syarahkan. Baik, hadis ini dia kata dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar. Siapa dia Abu Dzar? Iaitu Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, bahawasanya Allah berfirman. Ini adalah hadis Qudsi. Jadi yang lepas kita baca banyak hadis Qudsi, dan hari ini pun hadisnya hadis Qudsi. Kalau kita lihat situ Abu Dzar, kalau kita sebut Abu Dzar kadang orang tak berapa ingat. Abu Dzar biasa Abu Dzar Al-Ghifari. Itu Abu Dzar. Apa yang menarik tentang Abu Dzar? Sahabat-sahabat yang lain pun ada yang menarik. Tapi Abu Dzar ini antara yang disebutkan sebagai as-sabiqunal awwalun, antara yang awal masuk Islam. Abu Dzar mengatakan dia adalah orang yang keempat memeluk Islam. Jadi ketika bila dia dengar dia daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ini mendiami kawasan di antara Mekah dengan Syam. Jadi kawasan tengah-tengah itu adalah, ada kawasan tengah itu tempat kabilah Bani Ghifar. Bani Ghifar ni apa menariknya? Dia ni kumpulan penyamun. Kumpulan penyamun. Terkenal sebagai penyamun. Ni macam cerita Firamli jugalah. Nyamun tu dengan tu. Jadi kat tengah-tengah tu biasa perjalanan antara Mekah dengan Syam. Kalau dia kata dia nak attack ni, nak menyamun, nak merompak tu, dapatlah. Maka terkenal situ. Tetapi Abu Dzar ini dikatakan dia sebelum lagi diutuskan Nabi SAW 3 tahun belum tu dia dah solat. Dan dia sebenarnya adalah seorang yang berperibadi baik. Jadi bila dia dengar ada seorang Nabi, dia pun mencari kat Mekah. Sehingga dia dapat berjumpa dengan Nabi dan mengucapkan syahadah. Dan ketika itu orang lain semua senyap-senyap aja. Ketika Sayyidina Ali nak bawa jumpa dengan Nabi, nak tunjukkan mana satu Muhammad, dia tak kenal pun siapa. Kalau kita boleh tayangkan, hari Rabu Ustaz Mahmud Ustaz tayangkan. Situ cam betul muka dia. Masuk ini tak ada muka lain, muka ni. Boleh cam, ini tak ada. Jadi Sayyidina Ali bawa senyap-senyap, okey, jumpa dengan Nabi, lalu dia mengucap syahadah. Nabi kata senyap-senyap, tak. Esok dia terus beritahu dengan semua orang di Mekah itu, di Kaabah, dia kata dia telah pun memeluk Islam. Lalu orang ramai datang belasah dia, pukul habis, tak bagi can punya. Pukul-pukul datanglah Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Datang Abbas kata, kamu ni jangan buat kerja gila. Dia tak cakap macam tu lah. Kalau cakap macam tu, dah pandai pula cakap Melayu. Dia cakap Arab, tapi bukan macam, jangan buat kerja gila. Ini Bani Ghifar, bukan sebarang-sebarang. Lepas ni kalau kita nak berdagang ke Syam, memang habis kita, bukan setakat kena rompak. Kena katok habis dah kita. Maka orang pun lepaskan. Esoknya dia buat lagi. Dia umumkan lagi, dia mengucap, kemudian dia beritahu aku dah masuk Islam, begini-begini. Orang tangkap dia lagi, belasah lagi. Mana dia tunjukkan dia seorang yang berani, seorang yang gagah. Tapi kena belasah lah, pasal dia seorang. Orang lain ramai. Al-Abbas datang lagi, jangan kerja gila. Kemudian dia pun balik. Nabi SAW kata baliklah dia ke
kabilah dia, kaum dia berjumpa dengan kaum kamu, baliklah kamu berjumpa dengan kaum kamu, sampaikanlah Islam. Dia balik, maka Islam kabilah Bani Ghifar. Dan kemudian termasuklah juga kabilah yang berhampiran itu Bani Aslam, masuk juga Islam. Ketika itu dia orang tak belajar hadis macam kita, kitab tebal macam ni. Kita seminggu berapa kitab belajar? Paling kurang 5-6 kitab. Baru masuk Islam, Quran pun baru berapa ayat dia turun. Solat pun belum ada apa, Nabi tak sempat ajar banyak benda pun. Tapi balik dah beritahu tentang Islam ini, beritahu tentang tauhid, bahawa yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Itu je. Ajak semua orang, maka ramai orang semua masuk. Habis Bani Ghifar semua masuk Islam. Bani Aslam masuk Islam. Itulah kehebatan Abu Dzar Al-Ghifari. Keikhlasan dia dalam menyampaikan dakwah. Sebab itu Nabi SAW kata, baligh minni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Bukan nak tunggu kita pandai banyak. Wow, saya nak sampai ke Islam tapi hadis baru satu je hafal. Baru satu hafal. Itu pun separuh, bukan satu, separuh. Jadi macam mana nak pergi Islam dah? Bukan kena hafal banyak, bukan kena hafal satu Quran baru nak pergi Islam. Sampaikan bahawa yang disembah adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hai Muhammad surah Allah. Ajak orang kepada Islam, gitu je. Tak perlu ilmu yang banyak pun perkara ini. Jadi ini diajarkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berdakwah kepada siapa? Bukan berdakwah pada kawan-kawan yang rapat dengan kita, yang apa, bukan dengan kata kawan-kawan lah tu. Tetapi kaumnya tu, kaum dia tu, kaum yang ganas. Jadi berjaya diislamkan. Ini cerita yang dia meninggal dunia sekitar tahun 30-32 Hijrah. Itulah keadaannya. Baik, apa yang dikatakan dalam hadis ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri akan menganiaya, dan menganiaya itu kujadikan haram di antara engkau sekalian. Maka dari itu janganlah engkau sekalian saling menganiayai. Inni haramtu zulma alam nafsi. Jadi aku mengharamkan pada diriku kezaliman. Allah Subhanahu wa taala haramkan pada dia berlaku zalim. Apa maksud zalim? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa contohnya? Kopiah pakai kat kaki, stokin pakai kat kepala. Zalim lah tu. Ambil stokin, sarung, pergi sembahyang. Kopiah letak kat lutut. Zalim. Anak perempuan dipakaikan kopiah. Jom ikut pergi sembahyang. Anak lelaki tolong mak masak rumah. Zalim tu. Baik. Itu secara ringkasnya apa itu zalim. Baik. Zalim ni kalau kita lihat dia ada terbagi kepada dua. Yang pertama, zalim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataupun bukan zalim pada Allah taala. Zalim kepada diri sendiri. Kita tak boleh buat zalim pun pada Allah taala. Tak mudaratkan Allah taala sikit pun. Pertama, zalim pada diri sendiri. Bagaimana? Iaitu tidak meletakkan dirinya pada keadaan yang benar. Contohnya melakukan maksiat, tak nak menyembah Allah. Bagaimana dalam surah Luqman? Luqman menasihati anaknya. Dia kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai Luqman, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka itu kezaliman. Seorang yang mensyirikkan Allah Ta'ala tak rugi sedikit pun
Dia tak nak menyembah Allah. Dia ambil lah benda lain, kucing, harimau, beruang. Oh, dia sembah ni 3. Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Allah Ta'ala tetap maha agung, maha kaya. Tetapi manusia itu telah menzalimi dirinya. Itu maksudnya. Kerana apa? Dia mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dia tahu bawa motor bahaya-bahaya tu sangat bahaya. Bawa motor bahaya-bahaya. Wili, wikang, sangat bahaya. Tapi dia bawa juga. Kejap dia wili, kejap dia wikang. Tahu wikang ni? Makcik-makcik tahu. Wikang tu duduk belakang lah, ya. Kan, duduk belakang tu makcik-makcik. Wikang tu, entahlah saya nak cerita pun saya tak pandai buat. Bawa motor jadi Superman. Biasa tu jumpa. Daripada jauh nampak motor aja jalan. Rupanya orangnya dah jadi Superman. Gitu aja. Tahu-tahu Superman masuk bawah lori. Itu zalim lah tu. Zalim terpada diri sendiri. Hisap dadah. Dia dah tahu dah. Dadah itu berbahaya. Tapi dia hisap juga. Mana zalim kepada diri sendiri. Tapi dia kata kalau saya tak cuba gini, orang lain pun tak tahu dadah tu bahaya. Maka saya test nak beritahu orang lain dadah tu bahaya. Ada orang macam tu. Jangan buat pasal. Itu zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Pertama, zalim pada diri sendiri. Mencampakkan diri dia ke dalam kebinasaan. Mencampakkan dirinya sebagai ahli neraka. Yang kedua, zalim pada orang lain. Zalim pada diri sendiri, bertobat pada Allah SWT. Zalim pada orang lain, dia kena minta maaf pada Allah SWT. Di dalam disebutkan oleh Nabi SAW ketika Haji Wada'. Ketika Nabi SAW menunaikan Haji Wada', dia kata apa? Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu adalah haram antara kamu untuk dicemari. Seperti haramnya hari ini, iaitu hari kurban, bulan ini, bulan haram di negeri ini Mekah. Maknanya, sesama kita orang Islam ni tak boleh bunuh-membunuh, tak boleh mencemarkan maruah antara satu sama lain. Itu keadaannya. Barang siapa yang di sisinya ada hak-hak saudaranya yang diambil, baik berupa harta benda atau kehormatan yang dilanggar, maka hendaklah minta kehalalannya daripada hari ini sebelum datangnya waktu itu tidak ada dinar dan dirham yang berguna, dan yang ada hanyalah amal-amal kebaikan dan kejahatan. Jadi hak-hak itu kalau kita ambil, harta benda, kehormatan, pulangkan balik keadaannya. Kerana apa? Orang Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan kezaliman itu bukan setakat tidak boleh kepada orang Islam, sesama Islam. Bahkan tidak boleh juga melakukan kezaliman terhadap orang yang lain. Oh, kita sama kita orang Islam tak zalim, tetapi kepada orang lain yang bukan Islam kita berlaku zalim, tak boleh juga. Sama tak boleh. Baik, yang kedua, tinggalkan ya. Kita tak boleh berlaku zalim tak perlu melihat siapa orang itu, tak perlu. Tak boleh berlaku zalim pada siapa-siapa pun. Apatah lagi kepada saudara mara kita. Yang kedua, wahai hamba-hambaku, engkau semua itu tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Petunjuk apa? Hidayah. Dulu kamu semua sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, petunjuk. Maka itu mohonlah petunjuk hidayah padaku, engkau semua tentu ku berikan petunjuk. Jadi dulu kita ini, kita sebelum Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW, manusia ini dalam keadaan sesat. Sebelum Allah Ta'ala utuskan Nabi, adanya Quran, manusia dalam keadaan sesat, mencari-cari sendiri. Nabi SAW pun mencari-cari. Sebab itu Nabi SAW bertahanus, berkheluah di Gua Hira, mencari kebenaran siapa dia, siapakah Tuhan yang patut disembah.
Jadi manusia itu dalam keadaan sesat. Sehinggalah Allah Ta'ala berikan petunjuk. Begitu juga dengan kita. Jadi kita pun tak tahu. Hal tiga, cuma kita ini alhamdulillah lahirkan sebagai orang Islam, mak bapak Islam. Daripada kecil dah ajar dah. Itu keadaannya. Tapi keadaannya bahawa asalnya kita ini sesat, lalu Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada kita. Maka sentiasalah minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik itu kita pun sentiasa berdoa. Sembahyang kita pun kita baca Fatihah. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat ke atasnya. Ke atas mereka. Siapa dia? Itu jalan orang-orang yang soleh, jalan para nabi, jalan para syuhada, orang siddiqin. Bukan jalan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik yang mensyirikkan Allah. Jadi itulah jalannya. Mohon petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah dapat hidayah pun mohon lagi. Kena mohon supaya kita sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita tak tahu. Kerana hati manusia ini namanya qalbun. Qalbun itu jantung. Apa beza jantung dengan hati? Ada beza? Adalah ya. Adalah beza jantung dengan hati. Jantung apa dia? Qalbun. Hati apa dia? Heart. Cik. Ya ke? Boleh balik pula. Hati apa dia? Fuad dalam bahasa Arab. Fuad. Itu hati. Jantung apa dia? Jantung. Jantung itu qalbun. Tempat pam darah kita. Itulah dia yang disebutkan. Jantung ini dia berbolak-balik. Yang biasa kita sebut hati tu. Kita sebut hati kan, daripada mata turunnya hati. Turun ke hati tu. Turunnya hati pula. Daripada mata turun ke hati. Tu jantung tu. Bukan hati. Hati tu tak kertilah nak cerita. Hati tu macam mana. Tapi yang disebut dalam hadis tu, ala fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ketahuilah dalam diri kamu ada seketul darah. Mudghah. Idza salahat, kalau baik, baiklah satu jasad semua kali. Idza fasadat, kalau buruk, rosaklah semua kali. Apa dia? Ala wahyal qalbu. Tahuilah bahawa dia adalah jantung. Pasal kita dah biasa dengan hati. Jatuh hati, kecil hati, makan hati, bulan jantung. Makan hati, bulan jantung. Semua tu jadi hati. Tapi sebenarnya yang maksudkan adalah jantung. Fuad itu adalah fuadun. Itu adalah hati. Baik. Tak apalah tuan-tuan. Pening, buat pening aja. Beza hati. Dalam bahasa Inggeris hati, heart, liver. Heart itu jantung. Heart itu jantung. Kan kita kata heart tu heart, daripada jantung ke jantung. Mana ya. Hati tu liver. Mana dia kata I fall liver. Cik, mana fall liver pula. Jatuh hati. Dia kata jantung kan. From deep of my heart, dia kata. Daripada dasar jantung ini. Begitu keadaannya. Dia tak kata hati. Ya ke tidak? Dah faham ke tidak? Kalau tak faham pun buat faham pun tak apa. Baik ya? Jadi minta petunjuk. Kerana apa kita minta petunjuk? Kerana innal qalba asra'u taqalluban minal ma'i gulyanan. Disebutkan. Kerana apa? Jantung ini lebih cepat berbolak-balik. Kalau tak faham jantung, hatilah, tak apalah. Hati kan lebih cepat berbolak-balik daripada air yang mendidih. Air mendidih kan menggelegak kan? Glug. Gulyanan. Arab panggil gelegak. Arab panggil gelegak pula. Arab panggil gulyanan. Kan? Pasal apa gulyanan? Kan bila mendidih kan dia bunyi glug. Melayu panggil gelegak. Lebih kurang juga.
Sebab tu kita dengan orang Arab tak jauh beza. Gelegak tak ada pula bunyi macam tu. Geleg, gulyanan. Hati tu lebih cepat bolak-balik. Jadi kita minta Allah Ta'ala berikan hidayah. Terus berikan kita hidayah. Yang ketiga, wahai hamba-hambaku, engkau semua itu lapar, kecuali orang yang kuberi makan. Maka mohonlah makan padaku, nescaya engkau semua tentu kuberi makanan itu. Dulu kita lapar, ya. Kita tak ada makanan nak makan. Lalu Allah Ta'ala berikan kita makanan. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikatnya berkenaan. Dalam surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard, Allah Ta'ala beritahu, tidak ada suatu makhluk yang bergerak, yang melata kat bumi ini melainkan illa 'ala Allahi rizquha, Allah Ta'ala berikan rezekinya. Sebab itu jangan bimbang. Ada orang bimbang nak beranak ramai, nak bagi makan apa, nak kahwin anak dia, nanti anak orang tu nak bagi makan apa. Ada. Kita ni menumpang aja harta anak yang dilahirkan itu. Tambah anak, Allah Ta'ala tambahkan rezeki. Tambah anak, tambah rezeki. Begitu keadaan. Jangan bimbang keadaannya, ya. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Saya tengok baru ni, kan jalan Datuk On keluar ke Silong tu. Keluar ke Silong, ke Sinaran tu. Bila dah tambak-tambak, kawasan tu jadi macam paya dah. Tiba ada air. Saya cakap tak lama lagi adalah orang mancing. Tiba-tiba ada ikan kat sini. Daripada kawasan sawit tu, tiba-tiba jadi ikan di sini. 2 hari lepas saya tengok dah ramai orang mancing. Betul pula. Mana datang ikan tu pada kawasan sawit asalnya? Saya cakap dia dah tambak-tambak, jadilah paya. Habis dah tak mengalir dah air tu, tiba ada ikan. Cakap betul, tak lama lagi ada orang mancing ni kat sini. Sungguh ada orang mancing. Hari ni ada 2 orang mancing. Pasal apa? Ikan tak berapa banyak. Hari pertama dah dipancingnya banyak-banyak. Ramai pula tu. Dekat 8-10 orang mancing hari tu saya nampak. Saya lalu kira ramainya orang mancing. Habislah ikan baru nak biar. Hari ni tengok 2 orang aja. Tu keadaan. Allah Ta'ala beri rezeki kan. Dan kadang kita tak tahu mana datangnya. Kerang kat Rusila. Kat pasir gitu kan. Ada emas pula kerang tu. Ada emas. Jangan masukkan dalam tu. Nanti habis semua orang pergi. Baik-baik orang yang tak tahu tambah tahu pula ada emas. Ya ke tidak? Bohong je orang kita ni. Suka bohong orang. Dia letaknya gigi emas dia kat dalam tu, dah orang ramai pergi. Baik, ya. Jadi dulu kita lapar, Allah Ta'ala beri kita makan. Jadi nikmat ni, bila kita kata Allah Ta'ala beri nikmat tu, makanan tu, dia bukan tengok pada status orang. Maknanya orang kaya ni lah paling nikmat, paling banyak dapat nikmat makan ni. Pasal apa? Kita kata tengok orang ni lah paling banyak nikmat. Sebab apa? Dia kaya. Nak apa pun dia boleh makan. Tapi Allah Ta'ala jadikan lidah kita, tekak kita berbeza. Kita rasa orang tu makan, sedapnya, makan kat hotel aja orang tu. Coffee house saja. Orang ni makan kat warung aja. Tapi Allah Ta'ala jadikan nikmat tu, tekak orang yang makan kat warung tu yang lagi sedap. Orang yang makan kat coffee house tu, sambil makan, sambil cekik. Macam gini je rasa makan kat hotel ni. Cekik. Kita tengok orang yang kena beratur, beranjang tu nak ambil makanan. Macam ada majlis lah. Ambil makanan kita rasa, alah kesiannya orang ni patu panjang. Yang orang ni VIP tu duduk. Hidangannya bawah dom tu kan kita panggil kan. Orang tu pula tengok sikitnya makanan aku kat dalam ini aja. Orang tu macam-macam, ada kambing tengah golek-golek macam-macam. Dia tak dapat nak bangun segan. Kan. Ada orang duit banyak tapi makannya bubur garam pun tak boleh letak. Bubur garam tak boleh letak. Pasal apa? Darah dah tinggi sangat. Asyik marah anak aja.
naik darahnya. Asyik marah suami je. Asyik marah suami. Dia orang lain, bukan orang kat sini. Sini semua tak ada marah suami. Sebab tu dia datang kuliah rajin. Asyik apa? Makan hati bulan jantung. Jadi darah naik. Last makan bubur garam pun tak boleh letak. Kan? Duit banyak ni. Duit banyak. Tu keadaan itu. Orang lain makan capati dengan kari kambing. Dia capati semata-mata. Cicah dengan air TO kosong. Pasal apa? Lihat. Alah, duit banyak kat bank. Jadi sebelum tiba keadaan itu, cepat-cepatlah kita sedekah-sedekahkan. Sedekah-sedekah. Ya. Jangan kita jadi hamba kepada duit. Duit banyak tak apa, kita kena cari duit yang banyak. Semalam saya dengar ceramah Tan Sri Ali Hashim. Kenal? Cik, kenal. Macam saya seorang je kenal, tanya orang macam tu sekali. Dia kata apa, kita kena bisnes ni, orang Melayu, orang Islam kena bisnes bukan biasa-biasa. Bisnes kita sampai kekayaan itu diwarisi anak cucu. Maknanya kena sungguh-sungguh. Ini bisnes bukan anak cucu. Dia sendiri pun tak cukup. Hari ni jual, bulan depan tak jual. Mula-mula beria tunjuk katalog. Bulan ni. Lepas tu, seorang aja beli bulan ni. Bulan depan, tak ada orang. Bulan lagi satu, 2 orang. Lalas, malah nak bisnes. Tak kaya macam ni. Gitu kan. Biasa kita macam tu. Kena waris anak cucu. Tapi jangan letakkan duit itu ke hati. Letak ke tangan aja. Harta tu jangan berada dalam hati. Itu dia cakap tu. Tak semestinya ustaz nak beri tazkirah. Saya dengar radio balik daripada Muar dengar. Harta tu kita cik harta, tapi harta tu letak pada tangan aja. Jangan letak dalam hati. Faham ni? Angguk ya aja. Tak apa, tak faham. Tapi yakin faham ya. Maknanya harta kalau kita letak ke hati, habislah. Jadi hati kita ni cerita fikir tentang harta aja, jadi rasa tamak, takut nak sedekah, takut nak bagi orang. Tapi kalau letak pada tangan, maknanya kita akan mudah untuk memberi. Kita tidak menjadikan harta itu sebagai satu matlamat, tapi harta itu sebagai bukan sebagai matlamat, tetapi harta itu untuk kita jadikan dia sebagai sumber pahala kita yang lain. Boleh kita sedekah, boleh infak dan sebagainya. Nabi SAW kata, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada hatinya. Barang siapa jadikan akhirat sebagai tujuan, Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada hati, memudahkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Tengok. Akhirat bagi utamaan, dunia datang kepada dia dengan sendiri. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan rasa fakir kepadanya. Dunia sebagai tujuan, rasa fakir, tak cukup-cukup. Cari siang malam tak cukup-cukup. Nak pergi kuliah ke tidak ni? Sayangnya nak pergi kuliah. Ni kalau buat part time sikit, jumpa klien malam-malam, banyak masuk juga 1-2 projek. 1-2 projek pun dapat jugalah berapa ringgit. Jadi sayangnya rasa. Jadi nak pergi sembahyang jemaah ke nak tidak ni? Nak pergi tidak. Kalau sembahyang jemaah jadi lama pula 15 minit, sembahyang sendiri 5 minit. Kalau kita qasar 2 minit. Qasar pula. Jadi kan. Itu. Allah Ta'ala berikan rasa fakir kepadanya, mempersulit urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Oleh itu, janganlah kita ini jadi orang yang hidupnya diikat dengan keduniaan. Baik. Yang keempat, wahai hamba-hambaku, engkau semua itu telanjang kecuali orang yang kuberikan pakaian. Maka mohonlah pakaian padaku, engkau semua tentu kuberikan pakaian itu. Tu asalnya kita tak ada apa. Memang gitulah asal kita, tak ada pakaian. Allah Ta'ala yang berikan kita pakaian. Jadi minta pada Allah Ta'ala. Bila cerita tentang pakaian ini ya, maka pakaian apakah yang baik?
walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Apa dia pakaian takwa? Pertama cirinya tutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Lelaki daripada antara pusat dengan lutut. Dia beza ya. Daripada pusat dengan dan lutut, dia bukan dan lutut, antara pusat dan lutut. Jadi kat situ ada khilaf. Jumhur ulama kata antara pusat dan lutut. Khilafnya kat mana? Lutut tu aurat ke tidak? Pusat itu aurat ke tidak? Itu ada khilafnya. Jadi ada yang kata lutut itu masuk dalam aurat. Bila kata lutut itu masuk dalam aurat, maka dia kena labuhkan sikit. Kalau dia kata lutut itu bukan aurat, maka dia boleh naik sikit. Jadi walaupun begitu, aurat lelaki antara pusat dengan lutut, bukanlah dia datang masjid pakai tuala je. Pakai tuala je imam hari ni. Ya, tutup aurat juga. Bilal rasa terlambat, alamak terlambat, terus sarung kain pelekat, gulung sampai antara pusat dengan lutut aja. Azan, Allah Akbar, Allah. Sedap azan. Keluar kain pelekat aja. Dalam kain pelekat keluar pun tak pakai. Jadi tu keadaan. Tak boleh begitu, dia ada adabnya yang lain. Aurat. Yang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia seluruh. Kita kan mazhab Syafi'i. Orang kita mazhab Syafi'i, beriu mazhab Syafi'i. Tapi sebab itu kecuali muka dan tapak tangan, ustaz. Terima pula. Kalau betul Syafi'i, seluruh tubuh. Itu. Habis Syafi'i tak? Tak, saya tak Syafi'i kata. Pasal bab itu tak. Ketika kita pergi orang Indonesia, dia kata kecuali muka dan tapak tangan, dia ada pula sarung tangan khas. Atas saja. Bawah saja yang orang nampak. Atasnya ada tutup. Kreatif dia orang ni. Tak jumpa tempat lain. Dia boleh buat sarung tangan yang atas saja. Itu kalau Spiderman nampak tu, dia minta tu. Pasal lagi senang keluar. Kemudian yang kedua, dari segi pakaian ini, pakaian yang dipakai tak boleh mendatangkan kesombongan. Pakaian bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk sombong. Kan ada satu hadis Nabi SAW kata, dia kata, maksudnya lah, Allah tidak akan memandang kepada orang yang menjulurkan kakinya. Apa menjulurkan kakinya? Isbal, dengan sombong pada hari kiamat. Dia istilahnya isbal. Sebut betul-betul, isbal. Alif sin, ba alif lam, isbal. Jangan salah dengar, orang yang bebal. Kan, bebal lain, isbal lain. Maknanya, pakaian itu labuh. Lebih daripada buku lali bagi orang lelaki. Ini zahir hadis. Maka kat sini ada orang yang mengambil zahir hadis. Maka dia memang kata tak boleh pakaian itu di bawah daripada buku lali. Itu pulang. Kita berlapang dada. Dia terus ambil kepada zahir hadis, dia beramal. Maka pakaiannya tak kira dia pakai seluar ke, dia pakai kain ke, dia pakai jubah ke, semua atas buku lali. Kadang bukan atas buku lali, kat betis, bawah lutut sikit aja. Terpulanglah. Tetapi kat situ dia ada illah. Kenapa Nabi SAW beritahu begitu? Para ulama menafsirkan di sini bahawa ketika itu orang Arab, dia ada satu perasaan sombong. Sombong mereka ini. Bila pakai pakaian ni, labuh menunjukkan dia ada status yang tertentu. Mana pakaian dia? Oh, labuh. Jadi dia jadikan mereka itu sombong. Orang sekarang pakai labuh pun dia tak sombong. Yang labuh betul tu gaun pengantin tu, sampai ramai tarik, tu sombonglah juga. Pasal ramainya tarik dia punya tu. Kita pakai seluar, soslek, sombong tak? Soslek murah, beli RM10 pun parah itu juga. Orang beli RM500 pun parah itu juga. Jadi itu keadaannya. Maka kat sini dilihat dekat situ tidak lagi pakaian itu dianggap satu pakaian sombong. Bahkan hari ini pakaian yang tak labuh lagi singkat itu yang sombong.
Pakaian macam tak pakai itu sombong. Ini pakai ke tidak? Sombong. Ini mahal ni dia kata. Mahal. Order berapa? 5,000. Cerita kat orang. 5,000, 10,000. Bila ada hari anugerah apa, juara lagu dan sebagainya, artis kan pakaian macam-macam. Bukan labuh-labuh dia orang tu. Lagi singkat, lagi hebat nampaknya. Masing-masing peragakan pakaian masing-masing. Hari ini beza. Beza itu keadaannya. Maka dalam bab isbal itu bukan lagi dia punya sebab itu sombong, tapi ada sebab lain. Kalau pakaiannya itu atas buku lali, tetapi aksesori lain yang menyebabkan dia sombong pun haram juga. Contoh dia pakai pakai jam. Pakaian dah tak sampai buku lali, tetapi kemudian dia pakai jam. Harganya tengok, ini 100,000 ni, siap tunjuk kat orang, asyik gini aja. Ataupun bukan jam, gelang. Kejap sikit-sikit. Jam dia sebelah kiri, murah, tapi dia nak tunjukkan gelangnya banyak. Pukul berapa jamnya? Sini rupanya. Gitu. Salah pula, jam biasa dekat sebelah kanan, tiba sebelah kiri. Macam tu. Jadi sombong juga. Jadi macam-macam ya. Aksesori pada pakaian itu menjadikan dia itu sombong. Baik. Itu antaranya lah. Jadi pakaian apa yang terbaik? Pakaian takwa. Tetapi ada juga segolongan manusia, dia menafsirkan bahawa dia kata perempuan ini tak wajib pakai tudung. Perempuan tak wajib pakai tudung. Pakailah apa? Tak apa. Kerana apa dia kata? Allah Ta'ala beritahu, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi takwa itu satu perkara yang subjektif. Walaupun dia tak akan tudung, dia masih lagi takwa. Ini golongan anti hadis. Dia kata libasut taqwa. Jadi tak pakai tudung pun masih lagi takwa, dia kata. Dia kata tak mesti tudung saji pun boleh juga. Tudung saji. Baik. Dan pakaian yang tak boleh, pakaian yang menyerupai orang lelaki. Orang perempuan pakaian menyerupai orang lelaki pakaian menyerupai orang perempuan. Itu haram. Biarpun mahkamah luluskan. Mahkamah membenarkan hak-hak gender. Hak gender ya, bukan hak janda. Gender, laki perempuan. Ni tak, dia mahkamah luluskan, tetap haram. Lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Tetapi kita kena tengok. Dia panggil al-adatul muhkamah. Adat yang menjadi hukum. Contoh kalau orang sebelah pantai timur dia pakai kain batik, orang lelaki pakai kain batik, tak apa. Harus. Kalau di sini jangan pula datang pakai kain batik. Orang lelaki hari ni pakai kain pelikat, esok kain batik isteri dia belasah bawa pergi masjid. Bayang. Jadi imam pula tu. Itu tak boleh. Maka haram. Kenapa? Menyerupai orang perempuan. Dah isterinya menyedai baju pakai kain pelikat. Aduh. Pasal apa? Suami dah ambil kain batik dia. Kenapa? Tak puas hati. Pergi Langkawi, isteri dia je yang beli kain batik. Punya banyak kain batik cat semut. Jadi suaminya pun tak puas hati. Awak tak belikan saya satu pun? Tak apa, saya pakai awak punya kain batik. Tak boleh. Kalau orang sebelah pantai timur dia pakai, boleh. Macam tu juga orang lelaki. Hari ni orang lelaki pakai baju batik. Baju batik ni. Itu boleh di sini. Tapi kalau kat negara Arab, dia satu perkara yang pelik. Pakaian-pakaian macam itu, bercorak-corak begitu adalah ciri-ciri perempuan. Tak boleh di sana. Itu dipanggil al-adatu muhkamah. Ada adat yang boleh menjadikan dia sebagai hukum. Ya. Tapi kalau dah memang orang lelaki pakai baju kurung, orang lelaki pakai skirt, ini bukan cerita apa orang mana tu yang pakai pahlawan ni. Tapi pakainya macam gaun skirt orang Rom ke orang mana. Scotland. Scotland. Saya lupa dulu saya kat Scotland tapi lupa dah. Orang Scotland pakai macam tu. Itu lain. Kenapa? Memang biasa dah keadaan kat sana.
Scotland. Oh, bukan, kita sama-sama dulu, lupa. Baik. Yang seterusnya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu berbuat kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku inilah yang mengampunkan segala dosa. Maka mohon ampunlah padaku, pasti engkau semua keampuni. Kita semua dosa, siang malam dosa. Allah Ta'ala kata, siang malam. Jangan ada orang kata saya ni tak ada dosa. Ada. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ini melakukan kesalahan, dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang yang sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Ini kan hadis ni, masyhur hadisnya. Setiap anak Adam semua berdosa. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, sungguhnya ada seorang hamba yang berbuat dosa. Ada seorang hamba yang buat dosa lalu berdoa, Tuhanku, aku telah berbuat dosa, kerana itu ampunilah aku. Tuhannya lalu berkata, apakah hamba-Ku tahu bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampunkan dosa dan meminta tanggungjawabnya? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Lalu dia pun menjalani hidupnya lalu buat dosa. Tadi Allah Ta'ala dah ampunkan. Kerana apa? Dia minta ampun pada Allah. Kemudian dia jalani hidupnya buat dosa. Ia pun berdoa, Tuhanku, aku melakukan dosa lagi, kerana itulah ampunilah aku. Tuhannya lalu berkata, apakah hamba-Ku tahu bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan meminta tanggungjawabnya? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Ampun, buat dosa lagi, Allah Ta'ala ampunkan lagi. Kemudian ia lalu menjalani hidupnya dan berbuat dosa lagi. Ia pun berdoa, Tuhanku, aku berbuat dosa lagi, kerana itu ampunilah aku. Tuhannya lalu berkata, apakah hamba-Ku tahu bahawa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan minta tanggungjawabnya? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Jadi hadis sahih riwayat Bukhari. Bukan maknanya kadang-kadang orang salah faham. Dah buat dosa, buat lagi tak ada ampun dah. Jadi memang ada orang faham macam ni, saya ni bukan tak nak tobat, tapi kalau saya dah tobat dah tak boleh buat dosa lagi. Yalah, memanglah tobat, nama pun tobat. Memang tak nak buat dosa lagi. Saya ni bukan tak nak pergi haji, tapi biarlah saya pergi haji tu bila saya dah tak boleh buat dosa lagi. Ada juga orang macam tu. Pernah jumpa? Saya pernah jumpa orang cakap macam tu. Biar saya dah tak boleh nak buat dosa, time itulah saya pergi haji. Itu dah nak mati. Macam mana nak pergi haji? Dosa terlentang. Nak ngumpat orang pun tak boleh, nak bercakap tak boleh. Tak lagi. Jadi kita ni memang sentiasa akan melakukan dosa, bertobat. Kalau ada dosa, kita tobat. Tapi kita mengakui bahawa ya Allah, aku ini sering melakukan dosa, ya Allah, aku mengulangi dosa, ya Allah. Kita dah berjanji dah hari itu tak nak buat lagi. Tetapi ya Allah, mungkin agaknya kita ni antara kelemahan kita suka ngumpat. Contohlah, kelemahan kita suka ngumpat. Kita janji, ya Allah, aku tak nak ngumpat lagi. Tapi satu hari datang pula orang ajak ngumpat. Dia bukan kata, hari ni kita ngumpat dia. Kalau dia kata hari ni kita ngumpat, tak ngumpat, tak nak. Aku dah tobat. Ini mula di cerita lain, cerita cendol, cerita ni. Kemudian, masuk kita pun tak rasa, ngumpat dah rupanya. Tobat. Itu keadaannya. Kita sering melakukan dosa. Kita bukan malaikat. Dan kita tidak maksum. Kita maksum tu siapa? Para Nabi dan Rasul je yang maksum. Kita bukan maksum. Mungkin nama aja maksum, tapi tak maksum. Baik, yang seterusnya. Kan tak habis pula. Ini hadis yang last untuk bab mujahadah ni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau semua itu tidak dapat membahayakan aku. Maka andai kata dapat, tentu engkau semua akan membahayakan aku. Lagi pula engkau semua itu tidak dapat memberikan manfaat padaku. Maka andai kata dapat, tentu engkau semua akan berikan kemanfaatan itu kepadaku. Maknanya kita semua ni tak boleh berikan mudarat, bahaya apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat kita pun, macam mana kita ada nuklear dan sebagainya, kita rasa kita boleh sampai mana langit yang ketujuh. Kita rasa boleh sampai. Tak dapat boleh memberikan mudarat sikit pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tak boleh memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang.
supaya kerajaan Allah menjadi lebih kuat. Tak. Kita semua, marilah kita semua bertakwa supaya Allah Ta'ala itu lebih kuat. Tak. Kita buat dosa ke, kita buat pahala ke, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha kaya. Dia tak perlukan kita. Kita yang perlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula, yang ini yang awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama bersatu seperti hati seorang yang paling takwa daripada di antara engkau semua, hal itu tidak akan menambah keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Orang yang mula daripada mula sampai yang paling awal, sampai yang paling akhir, daripada yang paling mula Nabi Adam AS sampai yang paling akhir, bergabung dengan jin. Punya ramai tu, bukan sebarang tu. Daripada mula sampai akhir bergabung dengan golongan jin, bersatu padu seperti hati seorang yang paling bertakwa. Siapa dia? Nabi SAW. Bersatu padu seperti hati orang yang paling bertakwa. Bukan sebarang orang ni bersatu padu. Kadang-kadang bersatu teguh bercerai roboh, tapi masa sama dia bercerai. Bersatu, dia slogan aja, tetapi belakangnya dia tikam orang dan sebagainya. Bukan itu bersatu ni. Orang yang paling bertakwa itu baginda Nabi SAW. Hebat ni, seluruh manusia daripada Nabi Adam AS sampailah sekali, jin dan manusia gabung, tak akan tambah keagungan Allah sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula, yakni yang awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama bersatu padu seperti hati seseorang yang paling curang dari antara engkau semua, hal itu tidak akan dapat mengurangi keagungan sedikit pun pada kerajaanku. Siapa yang paling curang dalam kalangan ini? Siapa dia? Syaitan. Syaitan kan daripada golongan jin. Maknanya paling jahat siapa? Syaitan. Syaitan tu paling jahat. Maknanya kalau semua orang yang daripada mula sampai yang paling akhir, jin yang paling mula sampai yang akhir, semua bersatu seperti orang yang paling jahat sekali, itu syaitan, bukan orang paling jahat. Seperti syaitan tu, mana jahatnya sungguh, semua ni bergabung, jahat sungguh ni, tak akan kurang sedikit pun keagungan pada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wahai hamba-hambaku, andai kata orang yang paling mula-mula, yakni awal hingga yang paling akhir, juga semua golongan manusia dan semua golongan jin sama berdiri di satu tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap-tiap seorang meminta sesuatu padaku dan tiap-tiap satu kuberi menurut permintaannya masing-masing, hal itu tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya seperti jarum bila dimasukkan ke dalam laut, jadi berkurangnya hanyalah seperti air yang melekat pada jarum tadi. Maknanya daripada awal zaman Nabi Adam sampailah akhir sekali nanti manusia dan jin semua berkumpul naik bawah bukit, kumpul minta dengan Allah, satu persatu Allah Ta'ala bagi. Yang ni nak apa? Saya nak 1 kilo emas. Yang ini nak apa? Saya nak kapal terbang 10. Yang ni nak apa? Saya nak roket. Yang ini nak apa? Macam-macam lah permintaan. Semua Allah Ta'ala beri, tak kurang sedikit pun yang ada pada Allah Ta'ala, melainkan diibaratkan seperti sebatang jarum itu dicelup ke dalam lautan. Kurang ke? Air laut tu kurang, kita kata. Pasal apa ada orang celup jarum? Tak kurang. Sikit pun tak kurang. Kita celup air dengan jari, bukan setakat jarum. Celup air jari pun tak kurang. Kalau boleh kurang, tak banjir hari ni. Kita ambil, banjir hari ni kat Melody Garden, orang hantar gambar kan, viral kan. Melody Garden, orang ambil, masing-masing ambil seorang satu cawan, surut dah banjir, tak surut sikit pun. Itu keadaannya. Maknanya itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, wahai hamba-hambaku, hanya semua itu adalah amalan-amalanmu sendiri. Aku menghitungnya bagimu, lalu aku memberikan balasannya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyesali kecuali pada dirinya sendiri.
Sa'id berkata, Abu Idris itu apabila menceritakan hadis ini, ia duduk di atas kedua lututnya. Hadis riwayat Muslim. Kami juga meriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia yang berkata, tidak sebuah pun hadis bagi ahli Syam yang lebih mulia daripada hadis ini. Ini yang terakhir dia kata apa? Semua amalan-amalan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah Ta'ala. Kita buat amalan semua untuk kita, bukan untuk orang lain. Aku menghitungnya. Mana Allah Ta'ala menghitungnya dan berikan balasan. Siapa dapat balasan kebaikan, pujilah Allah, Alhamdulillah. Barang siapa yang dapat selain daripada itu, setelah ditimbang, dihisap apa semua, maka janganlah dia menyesali, melainkan kepada dirinya sendiri. Kenapa dulu aku tak beramal? Kenapa dulu aku malas? Kenapa dulu aku tak nak sungguh dan sebagainya? Menyesallah diri sendiri. Itulah Allah Ta'ala dah beritahu awal-awal. Wallahu a'lam bissawab. Sekiranya ada pertanyaan, barulah boleh rasa air Milo ni sedap tidak. Bismillah. Tak baik juga kita minum orang lain tengok. Kalau setakat air ni orang tengok tak apa heran. Air Milo ni Nestle kita boykot. Jangan kata sebab duduk kat masjid kita tak boykot. Yeah. Sangka baik. Sangka baik ni bukan Milo Nestle. Ini bancuh sendiri. Koko tu. Baik, ada tanyaan? Tengok sana dia orang bukan nak tanya sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang pertama tadi dosa syirik. Begitulah maknanya. Dosa syirik. Dosa syirik ni dosa yang tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa lain semua Allah Taala boleh ampunkan, melainkan syirik. Jadi bila orang tu melakukan syirik, dia bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak maka akan diampunkan. Tetapi kalaulah dia last sekali, akhir hayat dia masih lagi mensyirikkan Allah, maka dia tidak akan diampunkan walaupun disiksa selama-lamanya. Itu maksud. Orang yang paling berdosa macam mana pun, selagi mana tidak mensyirikkan Allah, dia tak bertaubat, tetapi dia akan masuk dalam syurga setelah diazab lama. Maknanya last sekali diampunkanlah setelah diazab. Tetapi orang mensyirikkan Allah Ta'ala itu tidak akan diampunkan. Maka itulah dosa yang paling besar. Itu sebab itu kata inna syirka la zulmun azim, la bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah buat syirik, jangan mensyirikkan Allah. Ini yang pertama. Luqman tu mendidik anaknya dengan tauhid. Jadi tauhidnya simple aja, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita hari ni kita mengajak anak kita tauhid, kita mengajak orang lain tauhid, dalam masa yang sama kita nak kafirkan orang pula. Itu tak apa kena hari ni. Orang ni nak kafir orang ni, kafir orang ni. Jadi tuan-tuan, kita menuntut ilmu ni bukan kerana nak cari nak jadikan orang lain kafir. Tapi kita belajar tauhid untuk menyelamatkan diri kita daripada mensyirikkan Allah Ta'ala, mengkafir, jadi kafir. Yang seterusnya,
Wallahualam, saya tak berapa ingat lagi soalan. Sambil jawab sambil tak ingat soalan. Oh, zalim. Oh, yang tadi ya. Okey, zalim. Adakah dalam satu majlis kita membezakan tempat duduk, bezakan makan antara orang lain, orang ni hidangannya lain, orang ni hidangannya lain, adakah itu zalim? Dia boleh menjadi zalim sekiranya mengguris hati dan perasaan orang tetamu yang datang. Contoh macam mana, kita jemput orang ramai, tapi kemudian tempat ini orang datang, dia dapat bau aja. Sedapnya bau daripada situ, itu menzalimi. Kambing yang golek tu, ini untuk meja VIP je. Oh, dia punya layan-layan. Yang situ dapat apa? Dapat kopok lekor je. Zalim lah. Kopok lekor, bayangkan orang ni, dapat bau. Tapi kalaulah takat meraihkan, orang ini adalah tetamu-tetamu yang mesti diraihkan, itu adalah menjadi satu perkara orang lain pun dah faham lah keadaan-keadaan itu ya. Makanan tak beza mana pun, tak beza banyak. Bahkan makanan yang sama, cuma lagi orang itu tempatnya kenapa dia adalah tetamu. Kerana Rasulullah pun kalau datang orang-orang yang contoh pembesar, orang kafir Quraisy, orang kafir, orang Yahudi dan sebagainya datang jumpa Nabi, Nabi akan layan dia supaya apa? Menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu meraihkan tetamu itu. Bahkan ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, Nabi campakkan ridak dia, minta dia duduk ke atas selendang Nabi. Menunjukkan orang itu dimuliakan. Orang lain duduk atas tanah je, tiba orang tu datang, Nabi campakkan ridak dia, selendang dia. Itu yang maknanya tak adalah suruh ambilkan kursi VIP, tak adalah, maknanya itu special lah. Selendang Nabi duduk kat situ. Jadi kena tengok. Dalam keadaan tidak membezakan begitu, hanya setakat orang tu telah dihidangkan dia dan tidak menyebabkan perasaan orang lain habis semua terguris, itu diharuskan. Bahkan untuk memuliakan tetamu itu. Tetapi kalaulah sampai hidangan dia yang ini semua udang galah besar-besar, yang ini udang Popeye aja melampau tu, maka tak boleh lah. Jadi orang datang, baik aku makan belacan aja kat rumah pasal aku udang Popeye, tak boleh lah. Jangan menggurih. Setakat hidangan je dia tetap, itu boleh. Itu kita kena lihat juga. Kadang-kadang ada orang, sebab tu saya kena pesan, ada orang nak buat kita buat program, kemudian untuk VIP, ni hidangan ni. Jangan. Orang akan dapat bau, orang akan dapat melihat benda itu. Orang ni ikan siakap besar-besar gini, yang ini ikan bilis saja. Orang nampak lah, ikan bilis saja. Yelah nasi lemak dia kata. Yang ini ikan siakap, sweet sour. Orang nampak. Wallahu alam. Ada soalan ni? Waalaikumsalam. Larangan tu sepanjang masa atau macam dalam solat tu macam mana yang ditekankan dan saya tekankan, dan macam mana Rasulullah punya pakaian isbal Rasulullah. Baik. Larangan itu dia tidak khusus kepada solat. Larangan itu bukan itu hanya dalam solat. Kadang-kadang orang salah faham. Contoh ada orang lelaki yang pakai emas, ada. Tapi bila nak solat dia tanggalkan emas tu, simpan. Larangan lelaki pakai emas bukan untuk solat. Tetapi sepanjang masa lelaki tak boleh pakai emas. Jadi ada orang bagus, saya ada jumpa orangnya, tapi bila dia nak solat dia tak pakai emas, dia tinggal. Seolah-olah emas itu haram untuk solat. Begitu juga isbal. Isbal di dalam hadis itu tidak menyatakan bahawa isbal itu untuk ketika solat. Tak. Sepanjang masa itulah pakaian. Pakaian ini Nabi melarang pakaian itu dilabuhkan sampai ke bawah buku lali. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini pakaian ini dah jadi biasa. Maknanya kalau pakaian seluar, kain ke, jubah ke, orang pakai bawah buku lali, dia tidak lagi menjadi satu kesombongan. Elah dia apa? Elah dia dipanggil elah. Atau sebab kat situ Nabi melarang kerana ketika itu orang Arab mereka melabuhkan jubah mereka bagai tanda dengan perasaan sombong. Orang lain tak cukup pakaian, cukup-cukup je bawah lutut. Yang dia labuh lebih-lebih, jadi menjadikan mereka orang yang sombong. Sebab itu hari ini walaupun
pakaian kita singkat tetapi ada perasaan sombong dengan benda yang lain pun haram juga. Tapi kalau pakaian itu labuh, kerana apa? Memang itulah bentuk pakaian sekarang, tidak menjadikan orang itu sombong. Itu maka sebab itu para ulama mengharuskannya dalam itu. Sebab itu mana ada kita letakkan ada hukum ini haram pakai semua bawah ni. Tetapi ada juga orang yang berpegang dengan zahir hadis itu memang tak boleh pakai pakaian yang di bawah buku lali. Maka ada dua pendapat itu. Satu boleh, satu tak boleh. Maka kita kena belapang dada lah. Kalau orang tu pegang pada pendapat itu, kita belapang dada, kita tak marah dia. Dia pegang pendapat ini, kita pun belapang dada, kita tak marah dia. Kita marah dia bila mana dia tak pakai apa-apa. Marah dia. Lasah dia pun tak apa. Kurung dia. Datang masjid tak pakai apa-apa. Jalan itu tangkap dia. Wallahu a'lam bisawab. Kau ya? Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.